terputus. Takutnya itulah siapa-siapa yang sebelum kahwin, korang masa bertunang ni adalah waktu yang paling bahaya sebenarnya, okey. Siapa-siapa yang masa tengah bertunang diberi dugaan yang pelik-pelik, nampak macam pelik-pelik, dapatkan rawatan. Carilah perawat-perawat pengantin, dapatkan rawatan. Okey, walaupun kamu dah berkahwin ke, dia masalah dalam rawatan ataupun nak membuang ni satu je masalah. Selagi orang tu masih nak menghantar, selagi itulah perkara tu akan berlaku. So kamu kena protect diri kamu betul. Walaupun kamu protect pun boleh tak kena sihir? Boleh, cuma tak teruk sangat. Kamu protect lah macam mana pun, boleh tak kamu protect diri kamu? Boleh, tapi tak adalah teruk sangat kena. Berbanding langsung kamu tak protect. Okey, berbanding langsung kamu tak protect. Itu yang itu yang masalah tu. Pernah kena time tunang dulu siapa yang pernah kena, dia tahulah. Okey, tu pun saya pemisah juga. Pemisah ni bukan semestinya untuk pasangan yang dah berkahwin je. Okey, Puteri Sarah tu kena ke saya tak tahu. Yang tu had tu saya tak tahu. Kurang macam ni. Pasal Puteri Sarah dengan Soul tu sebenarnya kita tak payah campur urusan dia orang. Tak perlu nak campur. Korang tak perlu nak jadi pembela, tak perlu nak apa. Dia ada suami, biar suami dia yang uruskan dulu. Okay? Dia ada suami, biar suami dia uruskan. Sebab apa? Saya ada kawan-kawan daripada luar negara tau. Dia nak datang kat Malaysia. Dia kata, Edika, I want come to Malaysia. Saya cakap jangan. Saya cakap, jangan datang Malaysia. Why? Sebab dekat Malaysia sekarang dah banyak Tuhan. Tuhan dah tak satu, Tuhan dah ramai. Kenapa jadi macam tu? Ya, Tuhan dekat Malaysia ramai. Ramai yang menjatuhkan hukum, aku cakap. So better you jangan datang Malaysia. Nanti you pun tiba-tiba jadi Tuhan juga. Aku cakap macam tu dengan Mak Saleh tu. Tak jadi Mak Saleh tu datang Malaysia. Dia risau sebab apa? Kat Malaysia ni banyak sangat Tuhan. Okay? Tu saya tak bagilah Mak Saleh ni. Jangan datang Malaysia lah, kat sini banyak Tuhan. Okay, sebab dia orang jatuhkan hukum inilah, itulah, inilah, ini penyondol lah, ini disondol lah, apalah. Apa yang kau nak semak sangat? Samsul tu kan duit dia banyak, dia mampu lantak dia lah. Okay, yang nombor satu pun bincang lah elok-elok. Itu rumah tangga orang. Kau tak payah nak campur rumah tangga orang. Rumah tangga kau penuh huru-hara, makan pun roti lagi. Banyak cerita lah korang ni. Macam lah rumah tangga kau perfect sangat, kan? Kau nak minta gelang dengan suami kau pun menangis-nangis, baru gaung, berguling-guling baru dapat, kan? Kecoh satu Malaysia. Lantak dia lah. Bukan backup, tak nak campur. Saya tak suka nak campur rumah tangga orang. Rumah tangga kita jaga elok-elok sudah. Okay? Sebab benda tu semua dugaan ada rumah tangga. Benda tu semua Allah Ta'ala dah aturkan. Kita tak boleh nak macam-macam, kan? So kalau kata lebih bagus, biar dia jumpa dengan Jabatan Agama Islam ke, Jabatan Agama Islam siasat ke, macam mana lantakkan orang. Apa yang kita nak pening pasal rumah tangga orang, kan? Kadang-kadang, kan, macam isu tengah hangat pasal si Ali dengan Hidayah tu. Yang korang nak semak-semak tu dah kenapa? Kan dia dah ada lawyer. Yang korang tiba-tiba semalam korang kerja supermarket KK, tiba-tiba hari ni kau jadi lawyer. Semalam kau kerja 7E, tiba-tiba kau tengok kes tu, kau pula jadi lawyer pula. Kau pula tahu akta semua apa benda lah, macam-macam akta. Dah kenapa kan tiba-tiba? Dia masyarakat Malaysia tiba-tiba jadi lawyer, selang 2-3 hari dah jadi Tuhan. Berapa ramai Tuhan dalam ni? Ramai kot. Jangan biarkan dia orang. Okey, hukum tu tak hukum lah. Nanti tahulah dia dah memang, kita tak tahu pun masalah dia orang punya keluarga ni sebenarnya apa masalah sebenarnya. Korang macam dah lama pula duduk dengan Hidayah dengan Ali pula, macam dah berzaman-zaman duduk, macam dah kenal sangat, kan? Bila jadi macam tu, dia akan jadi fitnah, jadi macam-macam. So buat mereka pun sebenarnya tak payahlah kau nak hebahkan satu dunia pun. Kau ingat dalam dunia ni kau seorang je ke yang ada keluarga? Orang lain pun berlambat-lambat ada keluarga, relax je. Okay, dah ambil lawyer tu, biar lawyer uruskan. Biarlah mahkamah yang putuskan. Yang korang pula jadi detektif pula, dah jatuh hukum bagai. Dah kenapa korang, kan? Okay, ini soal duit. Bila soal duit ni macam-macam boleh berlaku. Okay, engkau biasa dengar macam tu je. Kau tak pernah dengar lagi tau, tiba-tiba bapak saudara datang rumah, dia ambil ni harta benda apa semua. Pun ada. Dulu nampak bapak saudara baik. Bila dah meninggal dia suami, bapak saudara dia ni datang kat rumah, ambil habis. Dia ada hak untuk kata dia ada hak, dan dia ambil habis semua perabot-perabot rumah orang. Kau tak tahu cerita macam tu. Banyak lagi cerita yang seram sebenarnya, kan? Cuma benda tak viral lah. Sebab apa tak viral? Sebab tak dikenali, kan? Itu je. So tak payahlah nak pening-pening kepala, lantak lah dia orang. Macam lah korang dapat bahagian sikit, kan? Kau dapat apa? 10%. Okay, dia menang kes, kau dapat apa? 10%. 5%. So biarkanlah dia orang dengan hidup dia orang. Kita jaga je lah diri kita elok. Ada warning ke? Ada warning. Sebab nampak asap rokok.
saya minum air tawar semalam, pagi tadi terbangun tekak sakit gila, macam nak menjerit sekuat hati. Ada gangguan tu kak? Teruskan minum. Kalau semakin teruk, cari perawat berhampiran, dapatkan rawatan. Okey, dapatkan rawatan 25%. Mak Saleh datang Malaysia pun dah takut dah. Tak payah ambil tahu. Tak payah ambil tahu. Bila kau tak ambil tahu, dia tak jadi viral. Ni sebab korang tiba-tiba jadi mahkamah syariah, seorang jadi mahkamah syariah, seorang jadi perunding keluarga. Kalau aku tanya seorang-seorang bahagi ke tak, kau sendiri pun huru-hara kan. Jangan lantakkan orang. Apa nak semak-semak? Kita ada jabatan-jabatan yang boleh selesaikan masalah dia orang. Okey, tu maksud dia. Lepas tu jangan jadi batu api kan. Kau jadi batu api. Aku cakap pasal garam dengan garam dengan limau, iaitu kaedah tu semua tu tak ada kena-mengena untuk jatuhkan sesiapa pun. Benda tu bagi penerangan supaya korang mudah faham. Tak nak nanti bila kau bangun tidur nampak ada garam kat depan rumah. Ni pagar ni, terima kasih. Itu maksud dia kau pergi laga-lagakan pula semua orang. Dah kenapa? Kan nampak aku ni cakap, aku nampak memang aku dah memang nampak macam garang. Ini tegas. Okey, ini suara yang tegas. Bukan takkan nak cakap lembut-lembut. Dia auto. Dah aku jenis membebel ni auto nak macam mana kan. Okey, dia auto. Okey, kita bagi tahu macam tu. Contoh ada yang bagi tahu, "Ustaz, boleh tak daun bidara ada tak orang yang menggunakan daun bidara untuk melakukan sihir?" Daun bidara orang tak lakukan buat sihir. Daun bidara tu orang gunakan untuk mandi jenazah. Kenapa orang guna? Untuk meluruskan balik sendi-sendi. Dalam rawatan Islam pun dia orang gunakan daun bidara tu untuk meluruskan sendi-sendi kau. Bila setan dah masuk, semua dah tegang. Pasal itulah dia orang gunakan daun bidara tu untuk tegang, nak bagi lembut balik sendi-sendi kau. Faham? Tapi boleh tak buat permainan? Contoh permainan ni macam mana? Perawat ilmu hitam dah tahu dah yang kita perawat ilmu Islam ni, mereka menggunakan, dia dah tahu dah daun bidara ni sebagai satu benda. Boleh tak saya ambil 1 garam, 5-6 garam saya cekak, kemudian saya letak limau, saya dah baca mentera, saya taburkan kat rumah orang untuk saya hantar sihir. Dalam masa sama saya nak mengaburi mata orang, saya letak je 5-6 helai daun bidara. Adakah sihir itu terbatal? Sihir itu tak terbatal bang. Takkan terbatal. Okey? Kau jangan merujuk pada daun bidara je. Kalau macam tu, siapa yang teruk-teruk kena sihir, kau tanam je daun bidara tu keliling rumah kau. Semua satu rumah kau tanam daun bidara. Okey? Dia tak merujuk pada macam tu. Okey, itu boleh panggil kaedah. Daun bidara ni digunakan untuk apa? Daun bidara ni digunakan untuk mandian. Dia bukan untuk tabur-tabur kat depan rumah. Dia guna untuk mandian. Ada setengah orang digunakan daun bidara untuk apa? Untuk minum. Okey, bagi sendi-sendi kau yang setan-setan dah masuk, dia akan lembutkan balik. Itu je cerita dia. Contoh macam saya ambil contoh lah. Saya ambil mama. Okey, nama Mama Haris. Okey, saya nak sihir dia. Okey, kemudian saya taburkan garam dengan limau dekat rumah dia untuk mengaburi mata mama ni. Ini yang kita hantar ni adalah buhur sihir untuk mengaburi mata mama ni yang mengatakan ini adalah pagar rumah. Saya pun taburlah daun bidara sikit. Adakah sihir itu terbatal? Sihir itu tak terbatal. Hakikat sebenarnya benda tu dah berlaku. Pasal tu buhur bermaksud sesuatu benda yang bukan datangnya daripada kamu. Faham tak? Korang olah-olah, korang ni suka olah tajuk. Aku cakap lain, kau cakap lain. Elok-elok tok tu janggut dah panjang, tiba-tiba dah kontut. Dia ingat aku cakap pasal dia. Aku bukan cakap pasal dia. Okay, dah terasa pula kan. Tapi tak apalah, benda kita nak mempertegakkan benda tu, kita tak boleh diam. Sebab saya ni bukan jenis sebelah dengan sesiapa pun. Saya ni jenis straight. Okay, saya jenis tegas. Okay, mungkin tempat pandang apa tak tahu, orang alam lah. Okay, faham tak konsep dia? Itu maksud dia kan. Jadi tak bolehlah kita nak tiba-tiba kata di pagar rumah. Apa itu buhur? Buhur adalah satu benda yang bukan hak milik kita. Kalau kata rumah tu dibaling garam dan sebagainya, memang ada yang mengaku, ya saya baling garam ni untuk pagar. Dan betul lah untuk pagar. Tapi kalau dua-dua tak mengaku untuk pagar, habis garam tu datang daripada mana? Takkan kita nak declare ada jiran sebelah pula tolong bakar apa? Tolong pagar rumah pula. Baik, di pagar rumah dia je. Okey, bila tidak ada pengakuan daripada mana-mana, mana kata itu tak boleh dipanggil pagar rumah kan? Mana ada pagar rumah tak bagi tahu orang. Okay, ada tak rumah kau tiba-tiba kontraktor datang tiba-tiba nak buat pagar tembok batu, alhamdulillah lah kau taklah bagi rezeki ada tembok batu lah rumah, mana ada kan. Macam itulah juga orang buat pagar rumah. Kau ingat pagar rumah ni murah kan nak buat. Okay, walaupun garam sekalipun kan, tak ada maknanya orang nak suka-suka buat pagar rumah. Mungkin benda tu lakonan, mungkin benda itu penipuan, mungkin benda itu publicity. Dia banyak lah dia punya ni. Baiknya jiran nak tolong pagar rumah lah. So kedua jawapan, macam mana kita nak tahu dia pagar rumah? Akan ada orang yang mengaku.
Betul. Macam contoh putih bagi tahu betul saya yang buat pagar rumah. Betul lah, pagar rumah lah. Tapi kalau dah dua-dua tak tahu, takkan tiba-tiba terpagar pula. Ke wartawan yang tolong pagarkan rumah dia. Aku rasa wartawan ni, wartawan dah tahu kes tu nak meletup. Jadi wartawan tu tolong pagarkan kot. So kalau tanya dengan saya tak nak campur urusan dia orang punya keluarga, lantak dia orang. Yang saya bagi tahu atas apa kepakaran saya saja. Okey, kepakaran saya saja. Okey, faham bagus. So kau tak nak laga-lagakan aku. Ada pesakit lagi ada bang, di tengah mandi limau. Takkan aku pula nak bawa kamera ni masuk mandi limau pula sekali dengan dia. Allahu akbar. Dia mandi limau dulu. Dia dah berat. Kejap lagi aku sesah. Tadi dia tak nak bercakap. Okey, macam tu. Dengarlah betul-betul penerangan. Orang bagi tahu pasal garam dengan limau. Ada pula mangkuk pula masuk daun bidara. Mana ada orang buat tu sihir? Aku ada cakap ke pasal daun bidara tu buat tu sihir? Aku tak ada cakap pun. Kau jangan ambil geram tahu tak? Orang cakap lain, kau pemahaman lain. Lepas tu letak gambar duit shilling 10 sen. Otak kau pun 10 sen juga. Pasal tu jadi macam tu. Cuba letak duit 100. Otak kau berkembang lah sikit. Ni letak gambar 10 sen. Orang tak ada cakap pasal daun bidara pun. Kau pula pasal buat apa kau ni? Mana dia boleh pakai daun bidara? Daun bidara ilmu sihir tak gunakan. Orang yang guna daun bidara orang mati je, tahu tak? Orang mati. Dia nak bagi luruskan urat-urat kau. Okey? Dalam rawatan Islam dia gunakan daun bidara tu bukan untuk letak kat pagar rumah. Okay, dia buat untuk mandian, untuk minuman. Tak adanya orang letak daun bidara renjis-renjis macam tu. Baik dia tanam pokok bidara tu satu rumah. Okey, contoh rumah kau macam ni. Okey, rumah kau tanam je pokok bidara tu penuh-penuh macam tu biar jin tak boleh masuk. Aku dah tengok masuk ke tak masuk. Masuk juga. Kan? Benda tu kaedah je. Geram pula. Geram kan. Tak ada, tak faham. Orang bagi penjelasan tak faham. Bila dah bagi penjelasan pun buat tak faham. Buat macam bijak kan. Dah masuk setan pun tahu. Mana ustaz ni kan, tolonglah macam mana nak buat kan. Orang bila bagi nasihat dengar kan, terutama masyarakat yang tak tahu pasal benda ni. Okey, buhur ni boleh jadi macam mana? Boleh jadi duit shilling, boleh jadi kepala ayam, boleh jadi ikan kembung, boleh jadi daripada tikus, daripada landak. Itu semua medium. Okey, medium makna kata kalau kamu punya rumah, kamu tuan punya rumah, kamu bangun tidur, kamu keluar. Ada kepala ayam. Ya Allah, ya Tuhan, ku syukurlah ya Allah, kau turunkan malaikat untuk hantar kepala ayam ke aku. Kepala otak kau. Kan? Itu bukan Allah Ta'ala yang hantarkan kau. Itu ada yang tak kena sebab benda itu bukan hak milik kau. Faham? Dia kena garang sikit orang Malaysia ni. Kan? Dia kena garang. Tiba-tiba kau bangun-bangun tidur, keluar-keluar. Ya Allah, ya Tuhan ku, alhamdulillah, syukurlah ada orang baling garam dekat depan rumah aku. Tak payah aku cari ustaz nak pagar-pagar rumah dah. Ada pula kat ujung-ujung tu daun bidara. Ada pula limau. Banyak package. Habis tu kau dah cakap apa? Pagar rumah. Itu bukan pagar rumah nama dia. Itu dipanggil busi. Sebab benda tu bukan kau yang letak. Kalau kau yang letak, iyalah sebab kau dah tahu kau nak letak benda tu. Okey, ini bukan nak condemnkan perawat. Ini kita bagi tahu masyarakat. Masing-masing dia ada pandangan dia sendiri. Okey, masing-masing ada pandangan dia sendiri. Macam contoh pasal kaedah nama ibu contoh. Ada yang kata jangan menjatuhkan kaedah orang. Kita takkan jatuhkan kaedah orang. Habis tu kau jangan jatuhkan kaedah ilmu hitam. Kenapa kau nak jatuhkan kaedah ilmu hitam? Contoh sekarang ni, saya perawat ilmu hitam contoh. Saya sekarang ni menghantar jin pada satu perempuan supaya perempuan ni dengan suami dia bersatu balik. Takkan salah. Niat saya baik. Tapi kaedah saya tu bercanggah dengan agama. Faham tak konsep dia? Saya kahwin 4 orang. 4 ni tak ngam. Contoh, tak ngam. Saya pergi jumpa dengan satu perempuan hitam. Tok, tolong Tok. Bini saya ni 4 tak ngam lah Tok. Kalau boleh Tok buat biar dia orang duduk satu rumah. Niat Tok tadi baik. Walaupun dia ilmu hitam. Baik. Saya boleh tolong. 4 duduk satu rumah. Yang duduk ni sekarang ni bukan bini kau je. Berpikir dengan jin ada dalam badan dia orang. Faham tak? Faham tak maksud dia? Kaedah-kaedah juga. Macam contoh nama ibu. Boleh tak guna nama ibu? Boleh. Bukan tak boleh. Tetapi dikuatiri jadi masalah. Kau pergi jumpa dulu dengan perawat-perawat ilmu hitam. Majoriti perawat ilmu hitam memang dia akan minta nama ibu tu. Memang akan minta. Siapa yang pernah kena sihir, yang tak pernah kena sihir tak faham. Yang belajar tak habis-habis, tak pernah nak mendalami ni tak faham. Kau dah kena sihir, kau akan jumpa dengan macam-macam perawat, termasuk perawat ilmu hitam. Kau akan jumpa dengan diorang. Saya, pengalaman saya sendiri jumpa. Sebab apa saya jumpa? Sebab saya dah puas merawat dengan ustaz-ustaz dulu. Masa sebelum saya jadi perawat,
Saya merawat, bukan kata ustaz, daripada serban 13 tingkat sampai kepiah, sampai hilang kepiah, tiba-tiba pakai topi koboi, tiba-tiba pakai kopi komunis. Aku dah jumpa dengan ramai orang sampai saya terjebak jumpa dengan perawat ilmu hitam. So dekat situ kita belajar, oh macam ni, macam ni game dia. Kalau kau jumpa dengan perawat ilmu hitam, dia orang akan minta benda tu nama ibu. Tak bermaksud perawat Islam yang gunakan nama ibu ini jadi masalah. Bukan maksud dia macam tu, kan? Cuma bila kata contoh kau buat live contoh, perawat pesakit naik, kau minta nama ibu. Kau tahu tak entah-entah dekat dalam ni ada dia punya tok bomoh ke, ada pula musuh dia ke, selama ni tak pernah dapat nama ibu. Dapat nama ibu lagi kena teruk bang oi, lagi kena teruk. Asal tu kau kena duduk dengan Persatuan Ilmu Hitam Sedunia. Baru faham kan? Baru faham kenapa kita cakap. Kita bukanlah jatuh sesiapa. Kaedah saya tak guna nama, kaedah dia guna nama. Kenalah balik-balik guna. Kalau tak guna nama tak boleh ke? Maksudnya kalau ataupun nak guna nama pun tak boleh nak expose. Benda tu bahaya. Sebab apa? Perawat-perawat ilmu hitam memang dia gunakan benda tu. Boleh tak guna gambar tanpa nama. Kau tanya dengan perawat ilmu hitam. Kau jangan tanya dengan aku. Kau tanya dengan perawat ilmu hitam. Saya ada gambar je lah, tapi saya tak ada nama. Boleh tak boleh buat? Boleh, tapi tak padu. Tak padu. Okey? Ada gambar, ada nama. Padu tak padu. Nak padu lagi, nak kena ada perkakas dekat tubuh badan dia. Lagi padu kan? Lagi benda tu padu. Okey, faham. Saya tak marah. Saya tegas. Sebab saya tahu ada orang yang stis saya punya percakapan daripada segi daun bidara. Kau janganlah ambil sudut daun bidara je bang. Jangan sampai aku gosok daun bidara tu kat engkau. Aku tak cerita pasal daun bidara pun. Aku cerita pasal medium. Medium ni boleh guna macam-macam bang. Aku pernah sakit satu ketika dulu. Aku pergi kat rumah ni, tok bomoh ilmu hitam ni. Okey, siap ada warranty tau. Mana kata kalau tak jadi, siap pulang balik duit tau. Ini kisah benar ni, aku tengok sendiri. Aku datang kat situ, aku nak merawat. Aku tengok berapa ramai orang Melayu kita datang kat situ nak buat orang. Nak bagi bunuh jiran sebelah, nak kahwin dengan jiran sebelah. Habis diikatnya patung gantung dekat atas bumbung dia. Ni depan mata saya tengok. Okey, bukannya saya nak reka-reka cerita. Ya, ada rezeki nanti kalau orang tua tu hidup lagi, aku pergi rumah dia. Okey, nanti aku buat live, letak kat poket kamera. Aku tengok sini banyak patung letak kat rumah orang tu. Okey. Kalau kita cerita pasal garam, kita cerita pasal limau, jangan masuk pasal daun bidara. Daun bidara tu kes lain. Kita cerita pasal benda ni je. Sekejap lagi kau masuk buah lemon, kau masuk buah bali, aku tak sebut habis semua kau masuk. Tengoklah video panjang, tengok video pendek jadi fitnah lah. Okey, itu dipanggil buhur. So saya buat benda tu, statement tu, sebab saya tak nak orang terpengaruh yang mengatakan garam itu adalah pagar rumah semata-mata. Tak boleh. Melainkan kalau memang kau sendiri yang tabur benda tu, baru kau boleh cakap benda tu pagar rumah. Kalau kau tak cakap, tak tabur, tak tahu siapa yang tabur, ia tetap dipanggil buhur sihir. Okey? Kalau itu bukan hak milik kau, tetap dipanggil buhur sihir. Kalau macam contoh kau keluar-keluar, tiba-tiba ada tembikai dekat depan rumah kau, takkan tiba-tiba jiran sebelah nak letak tembikai pula depan rumah kau. Okey? Tembikai tu pula pecah. Adakah itu boleh dipanggil sihir? Boleh dipanggil sihir. Kau tahu tak, perawat ilmu hitam dia punya upgrade lagi dahsyat daripada perawat ilmu Islam tau. Dia orang punya upgrade lagi dahsyat. Kan? Ini kadang-kadang perawat ilmu Islam ni cakap sikit sentap. Padahal tak faham orang cakap sikit sentap, buat live. Ada perawat yang mengatakan sekian-sekian, tak boleh. Cakap sikit sentap. Kau tahu tak perawat ilmu hitam semua gelak. Kiki padan muka korang. Engkau pakai garam, aku pakai garam. Engkau pakai ni, aku pakai ni untuk buat sihir. Kau kata apa, daun bidara. Aku taburkan daun bidara tu sikit supaya mengelirukan masyarakat. Faham? Dia letak buhur dulu. Dia taburkannya daun bidara. Boleh tak? Sihir tu kena tak? Kena juga. Okey? Kena juga kan? Itu kena faham. Kalau benda itu bukan hak milik kita, kita tak tabur, orang rumah dalam rumah kita tak tabur, dipanggil buhur. Jadi bila korang dah kena benda macam tu, korang kena protect lah. Okey? Kena protect terus. Tak tunggu apa lagi? Nak tunggu ada yang nak tak sedar kat rumah tu, baru nak protect. Faham tak maksud dia? Okey, dia bukan nak sebelahkan ahli ke Dayak. Bukan tu cerita lantak dia orang lah. Dia orang nak rebut harta ke apa tu, dia punya pasal lah. Itu di luar bidang aku. Yang aku bercakap ni dalam bidang aku. Dalam bidang aku jawab lah kan. Sebab tak nak nanti orang fikir, ni ada garam ni garam ni elok ni. Okey, sifat garam itu menaturalkan. Iya bang, betul sifat garam tu menaturalkan. Aku sekarang ni bukan cerita pasal garam tu natural tak natural. Tak ada pun. Sifat garam tu natural, tapi benda itu boleh dilakukan sebagai buhur. Okey, buhur ni dia boleh buat macam-macam. Selagi benda itu bukan milik kita, tetap dipanggil sebagai buhur sihir. Sebab kita sekarang ni banyak terpengaruh
buah sihir ni daripada duduk siling, buah sihir ni daripada kena ada buat bunjut, kena tanam, kena masuk dalam botol. Sebab kau punya buah ni zaman-zaman lama. Zaman sekarang ni orang tabur pakai air je bang. Dia ambil garam macam ni, dia baca mentera dia. Atas niat dia tabur je. Apa garam pun boleh, dia boleh pakai. Atas niat saja. Tak payah kau pakai buah, pakai asap rokok pun. Kena tak kat orang tu? Kena. Okey, kena. Tak payah kau nak buat bunjut-bunjut. Buat bunjut-bunjut baling kat orang. Orang tu kena sihir. Tak payah. Dia pakai asap rokok pun tembus. Ni pakai jari kuku ni, kalau kena dengan mentera dia, kena kan. Faham tak kat situ? Okey, tu kita nak kena faham. Kita bagi tahu konsep buhul sihir ni apa benda. Okey. Garam boleh tak dijadikan medium sihir? Boleh. Apa ni limau boleh tak? Boleh. Apa tak boleh pula? Okey, daun bidara boleh tak? Daun bidara dia tak buat. Daun bidara ni dia tak main. Bab nak mandikan mayat ni tak main. Yang mandikan mayat ni biasa perawat Islam je main benda tu. Untuk apa? Untuk meluruskan balik kita punya sendi-sendi. Okey, perawat Islam digunakan benda tu untuk apa? Untuk meluruskan balik sendi-sendi yang mana di mana bila-bila jin dah masuk dalam badan kita, semua urat-urat saraf kita dah tegak-tegak, dilembutkan balik. Konsep dia sama dengan mandi mayat. Sama je cerita dia. Cuma kau belum jadi mayat je. Okey, itu konsep dia sama saja. Adakah daun bidara ni betul-betul boleh menghalang sihir 100%? Tak. Kalau kau nak uji, kau tanam je daun bidara tu penuh kat rumah kau. Sampai dalam bilik kau semua kau letak daun bidara tu. Kau teraburkan dekat atas kau punya lantai semua. Mana kata sebulan kau letak je daun bidara tu semua penuh lah kat lantai-lantai. Kau nak tengok setan tu masuk ke tak masuk. Masuk tak? Masuk. Okey. Pasal tu bila Allah Ta'ala dah turunkan satu-satu benda, kita kena belajar kaedah. Baru kita tahu macam mana menyelesaikan. Allah Ta'ala turunkan satu daun contoh, sesuai untuk digunakan untuk bangsa jin. Tetapi kalau kamu tidak tahu kaedah, makanya tidak jadi apa-apa. Kau tak cari, kau balik rumah. Siapa yang mana selalu sangat masuk hantu tu, first kali kau tanam di daun pokok bidara tu keliling rumah kau. Okey, kalau kau nak keluar daripada pintu, kau kena lompat daripada pokok bidara. Kau tanam dulu keliling rumah. Lepas tu daun bidara kau petik-petik, kau renjis-renjis dekat dalam rumah kau tu. Aku nak tengok masuk ke tak masuk jin tu. Masuk bang. Sebab tu dia perlukan kaedah. Macam mana nak menyelesaikan menggunakan apa yang Allah Ta'ala dah kurniakan, baru kita ambil kaedah dia. Okey, macam ni cara dia. Hai, orang cerita pasal lain, dia cerita garam neutral. Garam memanglah sifat neutral. Tu kadang-kadang tukang api ni masalah. Kan? Orang cerita garam, dia cerita daun bidara. Orang cerita itik, dia cerita kambing kan. Pakai lipstick, tak ada muat pakai lipstick, geram jadi dia kan. Geram. Tapi tak apa. Sekali-sekala membebel. Dalam membebel aku ni pun, aku berharap masyarakat Malaysia, bila aku cakap macam ni, bila jadi kat korang cepat dapat protect diri korang. Okey, biarlah aku 100,000 perawat benci dengan aku pun tak apa bang, aku tak heran. Biarlah aku seorang-seorang dalam bidang perawat pun tak apa bang, aku tak heran. Okey, tapi aku tak nak korang jadi macam aku yang pernah sakit ketika dulu. Okey, aku tak nak masyarakat ni sakit macam aku tau. Aku bukan kaki sembang, aku pernah sakit. Okey, aku tahu macam mana menderita sakit tu. Aku tahu macam mana kepala aku rasa nak pecah. Aku tahu bila masa aku nak buang air mata aku menitik, berak, kencing keluar serentak, keluar pula dengan tali. Aku tak nak korang kena macam aku. Perawat ni ikut macam mana pun kau baik tidur satu bilik dengan dia pun, sampai masa dia tikam kau juga. Pasal tu aku cakap dengan mamu apa, aku tak pernah gentar. Tak ada orang perawat nak kawan dengan aku. Aku tak pernah gentar pun benda tu. Sebab matlamat aku dalam bidang rawatan ni, sebab aku pernah kena sihir. Aku pernah sakit. Aku pernah rasa macam mana muntah darah. Aku pernah rasa macam mana darah tu keluar daripada badan aku. Sebab dulu aku tak belajar. Dulu tak ada laman sosial yang boleh bagi penerangan pasal benda ni. Aku tak pernah tengok, tak pernah jumpa. Okey. Jadi bila aku dah boleh, aku dah ada pengalaman, aku dah mula merawat orang, aku kongsikan pengalaman aku pada orang lain. Okey, ada juga yang bagi tahu dengan aku, dia kata apa? Apa ni, tunjuk air pesakit. Kalau kau nak cerita pasal air pesakit, engkau pun jangan buat live. Tak payah buat live. Nampak belakang pesakit aib tak? Aib juga. Nampak kaki pesakit aib tak? Aib juga. Benda yang kau bersembang dengan jin tu aib pesakit tak? Aib juga. Walaupun tak nampak muka, ada orang yang mengenali diri dia, itu dipanggil aib. Sama juga. Okey. Ustaz Edika tak jaga aurat pesakit. Pesakit datang, dia perlu pakai telekong. Kalau dia tak boleh pakai telekong, suami dia kena tegur. Pakai telekong contohnya. Kita bagi tahu, sekejap lagi bila hantu tu masuk, dia buka juga telekong. Apabila seseorang dah dirasuki, engkau dah tak boleh kontrol dah aurat dia. Okey, simple. Sebenarnya engkau orang ambil satu point untuk jatuhkan orang. Faham tak? Kau ambil satu point nak jatuhkan orang. Sedangkan kau dah memang duduk dalam bidang rawatan. Kau dah memang tahu dah.
Kalau kata orang tu terasuk jadi macam mana? Kalau jadi macam ni jadi macam mana? Kalau nak cerita pasal aib, jangan buat live terus. Kan? Engkau buat buku, suruh orang beli buku kau pasal sihir. Jangan buat buku. Walaupun nampak belakang, pesakit tetap aurat. Okey, sama juga bentuk badan belakang pesakit tak bukan aurat. Walaupun pakai telekung, bila dia bergerak-gerak tak nampak bentuk badan dia. Nampak juga. Tak tahulah kalau mata kau rabun. Okey, dia pakai telekung, dia terasuk, bentuk badan dia nampak tak? Nampak. Apa tak nampak pula? Kan? Boleh tak gairah? Berapa ramai lelaki gairah tengok perempuan pakai telekung? Ada juga. Habis tu masalah apa? Bila kita masuk dalam laman sosial, kita kena buka minda kita. Nawaitu kita membuat live ni untuk apa? Kalau niat kamu memberikan kesedaran pada masyarakat, dia tetap akan jadi kesedaran pada masyarakat. Tetapi kalau niat kamu untuk glamour, untuk publicity kamu, untuk publicity murahan, macam mana kamu bercakap pun tak ada orang nak tengok kamu. Adalah kejap naik kejap turun. Okey, saya buat live daripada zaman PKP lagi sampai sekarang. Kalau banyak sangat benda yang saya tak betul, saya takkan ada orang macam ni ramai tengok. Followers saya pun 700,000 orang. Ada followers yang perawat yang ada sampai 1.3 juta. Tapi kenapa tak ada orang nak tengok dia? Kenapa? Sebab jangan bercakap dolak-dalik, cakap benda kenyataan. Okey, kena cakap benda kenyataan baru faham. Kan, ini sikit-sikit nak blame, sikit-sikit nak blame kan. Sikit orang cerita pasal garam kasar, ini dia pun cerita pasal benda ni, garam tu natural. Kau faham lah benda yang kau teach tu, kau kena bagi tahu lah pasal apa. Benda tu pasal apa? Kan? Benda tu pasal apa? Kena faham lah kat situ. Lepas tu yang tukang ni buat, tukang api-api pula kan. Okay. So adakah saya buat live rawatan nak suruh kau datang kat aku? Tak ada. Aku punya pesakit pun dah 28,000 orang. Dah tak boleh nak balas. Okey, aku kongsikan kat korang ni supaya korang jangan jadi macam aku satu ketika dulu. Okey, arwah mak aku tengok macam mana dia bawa aku mengata-ngata tempat pergi merawat. Mana tempat kita orang tak pergi. Asal dengar aja ada perawat bagus pergi. Asal dengar perawat bagus merata-rata. Perawat yang rawat menteri, perdana menteri, menteri yang memang aku sendiri pernah pergi rumah salah satu seorang menteri. Okey, sebab saya tak boleh sebut nama menteri apa. Menteri tu memang ada sediakan satu bilik khas untuk perawat. Aku pernah pergi dekat rumah menteri tu. Pergi dekat situ untuk rawat dia aku. Okey. Tu connection. Tak payah nak tanya aku siapa. Aku pernah pergi dekat rumah menteri, salah satu menteri. Okey, dalam Barisan Nasional lah dulu. Dia barisan. Aku pernah pergi dekat rumah dia, memang ada bayar satu perawat yang memang jaga khas dia. Jaga khas dia. Aku minta tolong dengan dia. Tolonglah aku sakit ni. Dia bawa aku pergi. Sampai khas dia bawa aku pergi. Sampai dah tahap macam tu tau. Okay, so bila kita bagi benda sesuatu supaya korang tak terpalit dengan masalah ni. Jangan terpalit. Sebab contoh garam. Garam tu untuk apa? Untuk pagar. Siapa kata garam tu untuk pagar? Kau kena faham. Buhur tu apa benda? Betul, ilmu Allah Ta'ala tu luas. Tapi dah seluas-luas ilmu Allah Ta'ala pun, jangan sampai salah bagi statement. Salah bagi statement nanti masyarakat tak faham. Orang kaitkan garam dengan pagar. Orang kaitkan garam dengan ni. Orang kaitkan. Tak boleh. Dia jadi masalah lah. Okay, dia jadi masalah. Okay, tak nak macam tu. Okay, lepas tu tiba-tiba kau nak blame perawat tu. Saya kadang-kadang aku duduk diam sorang-sorang lagi bagus. Okay, betul. Saya tak takut kehilangan kawan-kawan. Sebab saya tahu dekat belakang saya ramai. Okay, saya tak pernah risau dengan benda ni. Saya tak pernah hilang perawat-perawat. Ada setengah orang dia takut kawan-kawan perawat hilang. Saya demi Allah, saya daripada dulu sampai sekarang saya tak ada berkawan dengan mana-mana perawat pun tak apa. Aku berkawan dengan perawat ilmu hitam pun tak apa. Okay, saya sejujurnya saya ada 5-6 orang kawan perawat dalam ilmu hitam, yang di mana mereka juga pernah rawat saya satu ketika dulu. Okay, pasal tu saya banyak tahu pasal kaedah-kaedah mereka. Okay, cuma bila bab nak sparring, kita tak bersama lah. Kita tak boleh nak, sebab tak ngam. Okay, dan perawat-perawat tu pun dia bukan orang Islam pun. Saya sendiri ada 5-6 orang perawat ilmu hitam yang kadang-kadang kita tanya, orang kalau hantar sihir macam mana macam ni, dia bagi tahu lah. Kita kalau buat macam ni, sekurang-kurangnya kita tahu macam mana cara dia menyerang kita. Berbanding kau dok guru-guru tok guru kau tok. Kalau kau belajar, kalau kau jadi polis, okey, kau nak tangkap penyamun, kau kena jadi penyamun dulu. Kau duduk dalam penyamun dulu, baru kau tahu macam mana penyamun tu buat samunan dia. Okey, tapi kalau kau jadi polis, kau belajar undang-undang sampai ke mati, kau takkan tahu taktik penyamun tu nak samun tu macam mana. Kalau kau nak tahu pasal dadah, kau kena duduk dalam grup dadah tu dulu, baru kau tahu permainan dia macam mana, pusher macam mana nak hantar dadah, macam mana nak buat dadah, macam mana bau dadah. Bukannya kau tengok dekat dalam video, ini bukan dadah ni, ini Ajinomoto, kan? Sebab tu kau tak duduk. Bila kau tak duduk, kau tak tahulah. Duduk dulu. Okey, macam ni. Oh, macam ni. Baru kita faham. Okey. Bila saya cakap ni, bukan saya cakap nak tunjuk pandai ke apa. Saya bercakap ni atas dasar pengalaman saya sendiri, abang kakak. Pengalaman saya sendiri. Okey.
Saya pernah sakit teruk. Saya pernah satu ketika dulu saya sangat orang yang sangat senang. Saya antara orang yang buat iklan-iklan TV di luar negara. Okey, iklan-iklan TV kat luar negara, banyak iklan TV kat luar negara tu saya yang buat. Okey, pasukan saya yang buat. Kemudian saya diuji dengan si perniagaan sampai saya jatuh tersungkur. Puncanya apa? Tu saya nak pergi meeting, orang tabur limau je dekat depan ni. Kan pintu masuk meeting tu, orang tabur limau je, siap ada biji-biji. Kita fikir macam mungkin limau ais jatuh kot. Sebab kita tak ada pengetahuan. Orang ni tabur limau, kita nampak biji-biji limau, tapi kita langkah juga. Sebab kita tak ada pengetahuan. Tak ada orang nak ajar kau pun benda ni. Tak ada orang nak ajar kau benda ni. Yang tak habis-habis kau cakap pasal hadis. Kalau kau cakap pasal hadis, kau kena olah hadis tu dan cari cara penyelesaian ni macam mana. Jangan kau baca hadis, kau copy Google, lepas tu kau cakap benda tu, bila suruh penyelesaian kau tak tahu apa. Sekarang ni zaman penyelesaian. Bila kau ikut pada hadis, kau rujuk pada hadis. Apa yang Allah Ta'ala telah pesan, apa yang Rasulullah cakap, sunnah. Kemudian kau kena olah untuk cari penyelesaian, menyelesaikan masalah tu. Yang kau sibuk sebab ain, tak habis-habis, kau dah kenapa? Kau bawa satu pesakit ain tu, aku nak tengok kau rawat ain tu macam mana. Ni ain. Kau bercakap ain tu daripada pagi sampai ghain, fa, qaf, kaf, lam sampai lam, alif, hamzah pun tak ada penyelesaian juga. Tak ada. Okey? Tak ada penyelesaian juga. So sekarang ni kita nak tengok macam mana kau selesaikan masalah ain tu. Itu yang kita nak tahu. Kau dalam hadis ada berpesan Rasulullah SAW bersabda, jika perlu mandilah. Habis tu mandikan je, settle masalah. Penyelesaian ni apa? Kan? Bila kita cakap macam ni, ni tak betul lah ni, akidah dah lari dah ni. Kan? Tak betul lah. Dia yang condemn ni perawat Islam je. Perawat kafir, dia tak tanya. Aku berkawan, ada beberapa orang kawan yang berkawan dengan ilmu hitam. Dia pula tanya kita, tak, macam mana kita nak macam ni. Lagi seronok aku kawan dengan orang ilmu hitam berbanding aku kawan dengan orang ilmu putih. Kan? Macam-macam hal. Orang dah cakap pasal ain. Suruh rawat tak boleh. Pergilah rawat ain. Kalau kau pandai sangat cerita pasal hadis, tu pergi rawat berbanyak ain. Kau kata ain, bila orang tu datang kat aku tak ada pula ain, masuk pula jin. Lepas tu dulu kau cakap ain tu bukan jin, lepas tu yang masuk depan aku ni apa benda? Contoh macam tu kan. Dia rawat pasal ain. Ain ghain, fa, qaf, kaf, lam, min, nun, waw, lam, alif, hamzah, ya, habis semua huruf disebut. Tak ada apa-apa. Ini masalah ain. Lepas tu bila dia datang dekat aku, kita rukiahkan dia kaedah yang sama. Kenapa tiba-tiba dia terasuk ataupun dia tak betul apa semua? Sebab tu dalam bidang perawatan kau kena belajar sedalam-dalamnya. Dah belajar, masuk dalam grup-grup ilmu hitam ni, tengok permainan dia orang macam mana. Kalau kau sekadar belajar basic saja, lepas tu kau nak merungkai segala benda pasal ilmu sihir, tak jadi apa bang. Nanti orang gelak kau balik. Okey, orang akan gelakkan kau. Okey, just perkongsian lah. Bukan ramai yang macam tu. Ada satu dua orang ni yang kadang-kadang dia baru belajar dalam basic ruqyah contohnya. So dia tak belajar ilmu hikmah, tak belajar banyak benda, dia tak belajar lagi. So dia anggap okey dah tu kan. Okey, menggegarkan jin dalam badan belum tentu menyelesaikan masalah jin yang berada dalam badan. Faham Kamu boleh ruqyah seseorang, menggegarkan jin dalam badan sampai orang tu terasuk, belum tentu kamu boleh menyelesaikan masalah jin yang berada dalam badan. Okey, kena faham kat situ. Okay, so yang mana-mana duk kata saya tak jaga aib pesakit, kau jangan buat live. Kau jangan cerita apalah, kau duduk diam-diam je. Kau pasang je signboard kau, tak payah bagi pandangan kat masyarakat, kau duduk diam-diam je. Okay, sebab nampak belakang pun aib pesakit, nampak tepi pun aib pesakit, nampak daripada atas. Kalau kau pakai helikopter pun nampak daripada atas pun tetap nampak aib pesakit. Okay, so adakah boleh kita dengar kata-kata jin? Selalu dalam live saya selalu cakap jangan percaya kata-kata jin. Aku tak pernah suruh kau percaya pun kata-kata jin. Okey, apa yang kita bersembang, kita mendesak bangsa-bangsa jin tersebut untuk membuka ikatan-ikatan secara batin yang korang pun tak nampak. Okey, biar dia buka dulu ikatan-ikatan. Itu penting. Dulu aku buat rawatan, aku buka kunci bagai. Sekarang ni semua dah buka kunci. Dulu tak ada pun buka kunci. Yang kau kutuk-kutuk aku bagai darah tu, dulu kau cakap tak betul lah, bercakap gaji lah. Sekarang pasal apa pula semua buat rawatan buka kunci pula? Macam mana pula kau boleh tahu ada kunci? Dulu tok guru kau tak ajar ke? Sekarang dia saya cakap, siapa yang pernah ikut saya lama, dia perhati dah benda ni kan? Dia perhati. Dulu tak ada orang buka kunci, sekarang semua dah buka kunci pula. Pula dah. Guru yang sama ke guru lain-lain? Itu dipanggil apa? Kaedah. Kaedah tu datang dari mana-mana? Daripada guru masing-masing. Bila masa pula guru kau belajar dengan aku? Tu contoh, ini kenyataan. Siapa pernah ikut saya lama,
Tengok sekarang ni, semua dah buka kunci. Buka kunci. Apa yang kau buat kat perut dia, buka. Dulu tak ada pun. Dulu ukrus, berabas, keluar. Ukrus, tui, keluar. Tak ada pun buka-buka kunci apa. Sekarang habis semua dah buka kunci. Kan? Tu kena mendalam lagi benda tu kan. Dalam lagi. Dia tengok dalam lagi. Mendalam. Okey, macam tu juga dengan ayat kursi 7 penjuru. Kau pergi buka dalam Google. Tak ada orang ajar ayat kursi 7 penjuru ni. Aku ajar telan, dia nak nampak ubah sikit, dia ajar hembus. Telan ada maksud bang, hembus ada maksud. Okey, kalau kau copy cara aku, kau tanya, ustaz, boleh tak saya nak minta dengan ustaz? Okey, mudah-mudahan ilmu jadi keberkatan pada saya, contoh. Kan bagus macam tu. Ni tak, kau tak ada cakap apa, kau tiba-tiba kau buat kaedah kau sendiri. Orang suruh telan, kau hembus tu maksud dia lain bang. Telan tu maksud dia lain. Pasal tu kalau kau copy cara orang, kau tak tahu, memang jadi masalah. Kan? Tersembuh dia tersembuh automatik. Geram lah. Ayat kursi 7, kau pergi cari dekat dalam Google ke apa, tengok ada tak orang bawa benda tu. Orang tak bawa benda tu, itu dipanggil kaedah. Kaedah ni datang daripada guru-guru kita dulu. Guru-guru kita turun kepada kita. Selagi dia tak bukan satu guru, kaedah takkan sama. Selagi tak satu guru, kaedah tu takkan sama. Okey? Takkan sama. Kaedah yang sama ni biasa copy paste. Ya, dia tengok lah kita kan. Dia ada dalam ni, dia tengok. Oh, pakai jari hantu Padahal aku kan wayang juga. Aku pun kadang-kadang wayang. Semua jari ni sebenarnya boleh digunakan. Aku nak tengok siapa kaki kopi je. Aku pun letak jari hantu kan. Aku tengok dia pun dah letak jari hantu juga. Pula dah. Okey. Kita pun pakai psikologi kan. Dan masa tu kita tengok, ni kopi lah ni kan. Padahal dulu semua pakai jari telunjuk. Sekarang dah semua pakai jari hantu. Apa alasan kau pakai jari hantu? Sedangkan semua jari ni boleh digunakan. Tu kan dah terkena kan, dah kantoi. Aku nak kantoikan dia orang ni bukan susah. Cerita pasal bukan main pam. Bila tak boleh. Ustaz, tolong ustaz. Kaki ni tak lepas lah ustaz. Dah kau cari aku buat apa? Kalau aku dalam live kau, aku pakai fake account, bukan main lagi kau kata aku. Kan? Tak jaga aib lah, sihir ain pun tak faham lah, itulah, inilah. Lepas tu bila ada masalah, pasal kau cari aku, kau pergi cari lagi yang kau bangga-banggakan, yang hebat-hebat anda, kau cari aku buat apa? Kan? Ini sekadar luahan perasaan je lah. Okay? Kenapa yang saya bukan tak nak bergaul. Sebab apa? Saya perasan dah benda-benda macam ni. Dia akan ada satu sikap iri hati di mana kod macam mana pun dia akan cari untuk jatuhkan kita. Kod macam mana. Padahal benda tu kita tak cakap pasal dia. Kita cakap secara umum. Okay? Macam contoh masalah garam. Kita cakap benda tu secara umum. Bukan perseorangan. Supaya saya tak nak masyarakat tak faham. Nanti kejap lagi bangun-bangun tidur, keluar rumah ada garam, ada limau. Alhamdulillah, jiran sebelah tolong pagangkan rumah. Aku tak nak kau jadi bodoh macam tu kan. Sebab aku pernah kena daripada limau aku langkah, aku jadi macam mana. Aku pernah daripada garam orang baling jadi macam mana. Daripada air kosong orang letak jadi macam mana. Aku pernah alami benda tu. Pasal tu aku bagi tahu. Okey, yang bercakap ni banyak dia dengar cerita orang, dengar. Aku dah jadi perawat. Okey, caranya macam ni. Potong limau macam ni. Dia copy paste kau je. Saya dah ni dah. Okey, baca Quran. Boleh pandai baca Quran sikit. Okey, saya dah boleh merawat. Ada tu dah cakap apa? Ikut korang lah. Okey. Wallahi. Okey, saya cakap. Saya buat live ni, saya tak minta korang datang merawat dengan saya pun. Dan saya selalu bagi tahu saya buat air tawar secara percuma dekat dalam live ni. Saya rasa saya antara salah seorang perawat dalam TikTok ni lah yang daripada dulu sampai sekarang lah yang duk buat air tawar. Wallahi saya buat air tawar tu ke apa benda, saya tak pernah suruh kamu datang rawatan dekat saya. Okey, dan bila kamu ada tindak balas, kamu pergilah cari mana-mana perawat yang berhampiran. Bukan suruh datang cari saya. Sekurang-kurangnya daripada air tawar yang tak seberapa, yang konon-kononnya Al-Fatihah baca tak betul, 3 kul baca tak betul, makras tak betul, nak kena tomak ninah nak kena betul. Had ni lah yang berebut-rebut. Orang minta kadang-kadang habis moderator aku duk kacau aku. Tolonglah ustaz buat orang ni sakit-sakit. Lepas minum nampak ada perubahan. Yang tak berguna ni yang ramai sangat orang cari. Okey, yang berguna tu suruh mereka buat. Okey, air tawar dan sebagainya. Mereka perawat. Biasanya perawat ni dia tahu kaedah macam mana hantar satu gelombang untuk bantu pesakit tersebut. Yang mana boleh jarak jauh, yang mana boleh merawat jarak 300,000 kilometer. Kalau dekat dalam live pun kamu tak boleh membantu. Macam mana dalam video call kamu boleh bantu? Kamu berubat jarak jauh. Dalam live pun kamu tak boleh membantu. Macam mana kamu nak membantu dalam video call? Okey, senang, simple. Apa yang kamu rawat dekat dalam contoh dalam video call, kamu bacakan dalam live ni, hantarkan gelombang pada masyarakat. InsyaAllah jika ada gangguan dalam badan, mereka akan gegar
tu. Berbanding kita terpengaruh dengan scan. Pejam mata semua benda boleh nampak. Tengok nama Aida Razi. Ni ada sihir pengasih ni. Nama siapa? Call stepper. Ini ada pendamping, ada dua. Okey, benda yang direka-reka menakut-nakutkan orang ramai. Okey, sebab benda ni daripada dulu lagi. Okey, benda ni daripada dulu lagi. Tak habis-habis scan dengan cara macam tu. Kata berpegang dengan ayat suci Al-Quran. Okey, bila berpegang dengan ayat suci Al-Quran, dia kena berpegang pada ayat suci Al-Quran. Okey. Ada orang call ke Ustaz? Tak ada orang call. Mungkin dia terperanjat tengok aku bercakap garang kan. Okey. Bateri Ustaz? Tak ada bateri, ada. Okey, itulah. Okey, tak apalah, insya-Allah. Saya seorang-seorang pun tak apa. Tak apalah kalau aku sakit teruk nanti, kalau kena santar aku jumpa dengan perawat ilmu hitam pun tak apalah, biar dia orang lain tolong aku. Dan kalau perawat ilmu putih ni, putih, ilmunya putih tapi hatinya tak putih, baik aku jumpa yang hitam pun tak apa, kan? Betul aku cakap kan? Kadang-kadang tahulah. Fahamlah satu-satu benda yang kita bagi tahu tu untuk majoriti kan. Dia bukan personal kan, bukan persorangan. Ada view baru 100 orang belagak kan. Pun ada, bukan tak ada. Dulu masa mula-mula masuk TikTok sampai datang rumah aku ni, nak kenal dengan ustaz, nak belajar dengan ustaz, kok mana yang ni lah, itulah, inilah. Kita pun okey lah kan. View baru 100. Tu pun kadang-kadang yang 100 pun tiba-tiba sesat. Baru 100. Kita masuk bagi salam pun dah tak nampak. Tak nampak lah kan. Dulu tak ada pesakit, kita bagi pesakit. Belah-belah sana saya bagi pesakit. Baru dapat pesakit, dah Asian lah. Kau pakai serban, pakai ketayak, pakai jubah. Pesakit yang kau nak ni apa? Tak tahulah. Okay? Sebab tu dalam rawatan Islam ni, sampai mati pun kaedah ni tidak akan sama. Takkan sama. Kod macam mana pun masing-masing tetap akan cakap masing-masing hebat. Tetapi kita berbalik pada niat nawaitu kita. Apabila kita menyampaikan sesuatu adalah untuk diri kita, kita takkan dapat apa. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu untuk masyarakat supaya mereka tak jadi macam mana yang kita jadi, InsyaAllah dia akan terbuka luas. Kau tak payah fikir pesakit tu bergebut-gebut cari kau. Tapi nawaitu kau kalau fikir dalam bidang rawatan ni aku nak glamour ni, bukan boleh buat duit pun. Glamour ni tak dapat apa pun yang kau nak fikir pasal glamour nak buat apa. Okey? Tak boleh menyelesaikan apa-apa pun. Okey, tu sedikit yang saya kongsikan. Siapa yang pernah ikut saya buat live di TikTok ni daripada zaman PKP lagi. Okey, sampailah sekarang. Cuba tengok taktik-taktik saya buat rawatan, tengok berapa ramai dah kopi. Okey, tapi saya tak kisah pun nak kopi pun saya okey je. Tapi janganlah bodoh sombong. Sebab bila kita buat, kita tahu yang guru kita bagi tahu apa benda dia bagi tahu, kita tahu. Jari ni untuk apa, jari ni untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Bila kamu kopi, kamu tak tahu. Salah step dalam serangan yang kamu berikan, kamu akan makan diri kamu. Pasal tu kena belajar. Janganlah bodoh sombong. Yelah kamu memang pandai berhadis, saya tak pandai sangat berhadis. Saya bukan sekolah pondok, saya bukan belajar Universiti Al-Azhar macam kamu. Tetapi dalam ilmu keperawatan ni tak sama dengan apa yang kamu belajar. Okay? Betul semua guna ayat suci Al-Quran, tetapi dia banyak, dia punya cabang yang kamu kena belajar. Okay? Memang kamu hafal hadis, kamu hafal Quran, saya tak ada semua tu. Kamu je lah yang semua tu. Tapi kenapa banyak masalah kamu tak boleh selesaikan? Sebab kamu tak betul-betul belajar benda tu. Belajarlah dulu benda tu, barulah boleh cakap banyak kan. Tunjukkanlah pula betul ke tak betul. Ini bercakap daripada pagi sampai malam, aku tengok tak juga merawat-rawat kan. Itu aib, ini aib, itu mak nenek aib. Tahu-tahu kau tiba-tiba like gambar titik perempuan besar, kau like pula. Pasal apa kau tak maki je gambar yang apa dekat TikTok yang perempuan titik besar tu, yang kau tekan like tu, kenapa? Itu bukan main lagi cerita. Kita kena jaga aib aib pesakit, aurat pesakit, nanti nampak titik lah apa benda. Habis yang kau tu elok pula bila kata time nampak apa perempuan berjoget-joget titik besar sikit, kau boleh pula bagi love like pula. Takkan tertekan. Kalau tertekan tu satu mungkin tertekan, kalau dah 5-6 orang kau tekan. Okey, tu contoh. Ini bercakap ada bukti ya dah, bukan cakap saja. Okey. Perawat ilmu Islam ke, perawat ilmu tak Islam ke, perawat kafir ke, perawat pakai serban ke, manusia itu tetap ada nafsu. Tu kategori lain. Nafsu ni tak boleh lagi ke mana pun kau pusing, pakai serban macam mana pun dia tetap bernafsu. Okey, tinggal lagi dia dapat kawal ke tak. Kalau yang bercakap banyak pasal boleh kawal nafsu, takut itulah malaun paling besar. Itu biasa tau benda ni. Ini biasa kita dengar kan. Cakap je pun tak guna juga, pening. Okey, pening kepala. Jam, okey. Penat aku membebel. Setengah jam aku membebel tanpa berhenti ni. Okey, tapi tak apa.
Tak ada kawan pun, mungkin ada perawat-perawat dalam ni, insyaAllah saya tak, kalau kamu semua tak suka berkawan dengan saya pun, saya okey je. Okay, insyaAllah aku sekarang ni dah kawan dengan Mamak Roti Canai, aku sekarang ni dah kawan dengan PDRM, kawan dengan ahli politik yang tak ada kena-mengena dengan bidang kita. Okay, saya okey je, saya tak ada masalah. Okay, cuma tinggal lagi bila saya bagi pencerahan pada masyarakat, sebab saya tak nak masyarakat tu jadi macam saya satu ketika dulu. Okay, tak nak jadi macam saya satu ketika dulu. Mungkin boleh lah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hak tu je lah. Lebih-lebih tak boleh lah, sakit kepala lah. Terus kawan-kawan start juga, kawan tak apa, kita kawan tak ada masalah. Liptik dah nak habis kan. Okay, aku nak sambung rawatan ni. Ada 2 lagi tu. Ada rezeki kan kita sambung balik. Okay, kalau ada kes menarik kan kita sambung balik. Okay, apa yang kalau saya salah cakap apa, saya minta maaf. Sekadar satu perkongsian supaya membuka minda masyarakat jadi seorang yang bijak. Jangan cepat sangat terpengaruh. Jangan cepat sangat terpengaruh. Dan tolonglah jangan ambil hal peribadi orang, kau jadikan benda tu sebagai keseronokan buat korang. Okay, macam kita ambil contoh Ustaz LB Liu ni banyak kebaikan. Adakah betul dia melakukan benda tu? Nafsu ni kau pun ada, kau macam baik sangat je. Kalau kata betul-betul lah, kalau tak betul lah, itu lantak dia kan. Sebab sekarang ni pun isu hangat juga pasal benda tu. Nasihat saya, setiap manusia Allah Ta'ala jadikan, dia tetap ada kebaikan dia, jutaan kebaikan yang dia dah lakukan. Jangan disebabkan satu benda, 2 benda yang dia boleh taubat pun, tapi kau orang sembang macam dia tak ada 1000 kebaikan. Time masa kau susah PKP, kau duk panggil Ustaz LBU, datanglah tolong saya ni makan pun tak ada. Yang poli-poli pun tolonglah hantar makan burger lah apa benda. Okay, Ustaz LBU tu bukan gay boy, dia pun manusia juga. Biar undang-undang yang tentukan sama ada betul atau tidak. Yang korang pandai-pandai tu dah kenapa korang buat macam tu? Dia ada keluarga kot. Okay, dia pakai serban ke, dia pakai niqab ke apa benda, dia pun bernafsu, semua bernafsu. Kau jangan dengar sebelah pihak. Kau tak tahu lantar perempuan tu terkejut atas badan dia ke, terekam dia ke, tiba-tiba dah terekam, takut perempuan tu yang rogol dia ke, dia buat statement, Ustaz pergi rogol dia ke, kau pun tak tahu cerita. Okay, so kita doakan yang baik-baik. Sayang orang-orang yang berguna untuk masyarakat. Ada kebaikan, semua orang sama je. Saya pun ada keburukan, saya korang pun ada keburukan. Kau tak payah nak sembang macam kau ni bagus sangat, tak ada buat salah. Aku dulu pergi karaoke, kau pun pergi karaoke. Ustaz LB dulu pun mungkin pergi karaoke juga. Okey, apa kau kalau pergi karaoke kau cakap dinding kan? Mesti ada awet juga dulu, kiri kanan tu dulu punya cerita. Adakah dia boleh berubah? Boleh berubah. Okey, so tak perlu nak fikirkan pasal diri orang, kita fikirkan pasal diri kita. Kita berhati-hati sebab zaman sekarang ni sihir dah menjadi-jadi. Okay, saya minta itulah. Sebab semakin banyak kita bercakap pasal orang lain ni, pasal hubungan orang lain, hubungan kita pun akan terjejas juga. Okay, jumpa lagi sekejap lagi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma